Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat followers tercinta di Nizam Malik Page. Bersama-sama dengan saya Wani Tim Saham Masri untuk segmen Saham Mastermind Session setiap hari Rabu jam 3 petang. Okey, so kepada anda yang sedang menonton secara live, yang baru join this live video, yang menonton pada ketika ini, tahniah saya ucapkan dan juga terima kasih yang tak terhingga kerana sudi meluangkan masa dan stay depan handphone, stay depan laptop, stay dekat Facebook Nizam Malik Page untuk menonton Saham Mastermind Session yang bersiaran setiap hari Rabu jam 3 petang. Okay, so kepada anda yang sedang menonton secara live ataupun menonton secara tontonan semula, boleh komen-komen di ruangan komen. First thing first, boleh respon dulu dengan saya sama ada suara kita kedengaran ataupun tidak, line internet kita okey ke tidak. Respon dulu dengan saya sebelum saya memanggil, sebelum kita jemput masuk Tuan Sani Ismail yang dah ready pun sebenarnya dekat belakang screen. Okay, so kepada anda, jom kita tengok siapa yang sedang menonton dan juga boleh respon-respon. Dan kalau anda baru join, sebenarnya pada awal kita punya Saham Mastermind Session kita ada mainkan satu VT iaitu video khas yang ditujukan untuk Cik Madiha, iaitu our birthday girl semalam lah kan. Jadi sama-sama kita ucapkan happy birthday untuk Cik Madiha yang ke-20 tahun. Lupa Wani umur berapa Cik Madiha kan, masih muda. So kalau anda ada ucapan untuk Cik Madiha, jom komen-komen di ruangan komen juga. Okay, so respon dengan saya, suara okey tak? Suara jelas tak? Line internet okey tak? Sebab kita nak panggil Tuan Sani Ismail terus masuk ke dalam kita punya studio ke-7. Okay, so siapa sangka Tuan Sani Ismail yang dahulunya newbie kini berjaya buat profit yang konsisten dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Adakah anda percaya? Okay, so basically saya nak cerita kronologi sikit bagaimana detik-detik perkenalan dan juga bagaimana kita approach Tuan Sani untuk join this SMS, because of Tuan Sani ni dia suka share profit beliau. Dia suka screenshot, dia suka share, dia suka tunjuk. Jadi tapi dia tak pernah share dekat grup PSM. Iaitu PSM ni grup Premier Saham Masri, grup Advanced Saham Masri. Dan Tuan Sani ni macam kira silent reader lah. Silent reader, dia very reserve. Tapi sebenarnya dekat WhatsApp beliau sangat-sangat suka tunjukkan profit beliau. Dan lama kelamaan profit dia semakin banyak. Jadi saya tengok profitnya semakin lama semakin tak sabar untuk panggil Tuan Sani masuk dekat kita punya SMS. Jadi Alhamdulillah setelah hampir berbulan juga kita pujuk memujuk kononnya dan mengikut jadual Tuan Sani sendiri, Alhamdulillah hari ini adalah hari yang tepat untuk Tuan Sani Ismail berkongsi pengalaman beliau dan saya nak belajar banyak sebenarnya daripada Tuan Sani ni. Okay, so adakah anda sudah ready untuk belajar sama-sama dengan saya dan panggil Tuan Sani masuk? Adakah anda sudah ready? Okay, so kalau anda sudah ready, komen ready di ruangan komen, dan sambil-sambil itu jika anda rasakan perkongsian ini manfaat, menarik, boleh klik like dan juga share di di Nizam Malik Page, okay, supaya lebih ramai lagi dapat menonton rancangan ini ataupun segmen ini secara live. Okay, alright, so adakah anda sudah ready? Adakah anda sudah ready? Okay, kalau anda sudah ready, saya memanglah lagi 10 kali ready. Okay, kalau anda sudah ready, apa kata kita terus panggil Tuan Sani Ismail yang merupakan one of student Premier Saham Masri masuk ke dalam talian kita. Okay, so jom kita panggil Tuan Sani yang sudah berada di hujung talian. Okay, hai, Assalamualaikum Tuan Sani. Alright, so lambai sekali lagi dekat kamera. Nak tengok internet. Okay. Alright, so Tuan Sani dapat dengar suara saya dengan jelas? Ya, jelas. Alright, so first thing first, terima kasih saya ucapkan, kami dari Saham Masri ucapkan kerana sudi meluangkan masa. Tuan Sani memang sangat-sangat sibuk orangnya. Okay, jadi
pertama sekali, tahniah, terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama dengan kita, sudi share pengalaman dan sebagainya. So, kepada anda yang belum mengenali Tuan Sani, apa kata kita suruh Tuan Sani perkenalkan diri, mungkin nama Tuan, mungkin asal daripada mana, apa mungkin sedikit background Tuan yang Tuan feel free untuk share, mungkin pekerjaan, apa yang Tuan buat, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang buat sahabat-sahabat Saham Mastery dan juga penonton-penonton channel ini. Saya Muhammad Sani Muhammad Noor bin Elijah Ismail. That's why Sani Ismail, short dia. Dan saya berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Tapi bekerja di Cyberjaya. Saya dah berkahwin, ada 3 orang anak. Keluarga saya menetap di Kota Baru. Saya bekerja di Cyberjaya dalam bidang teknologi maklumat dan sebenarnya pekerjaan saya ini membantu sebab saya menggunakan teknologi, menggunakan programming untuk mendapatkan signal-signal yang sangat baguslah pada saya. Okay. Oh, so kiranya Tuan Sani ni long distance relationship lah, betul? Ya, PJJ. Oh, PJJ, okay. So that's So why kira saya hanya tengok saya hanya tengok video dalam premium Saham Mastery dan saya jarang berpeluang untuk live session bersama Tuan Nizam Malik pada setiap Ahad jam 9.30 pagi. Kalau saya tengok pun sempat dalam setengah jam, lepas tu sibuk dengan family lah. Weekend kan. So kiranya kalau Tuan dekat Cyberjaya, family semua dekat Kota Baru Kelantan, habis macam mana ulang-alik balik seminggu sekali ke, sebulan ke, atau macam mana tu? Ya, almost every week saya akan pulang ke Kota Baru kecuali masa PKP itulah. Satu-satu banyak pergi balik selalu. Okay, so kalau nampak dekat paparan skrin ni, tim ada mainkan beberapa gambar-gambar Tuan Sani. Ini Tuan Sani sangat aktif sebenarnya. Tuan Sani kalau boleh sharekan sikit, Tuan Sani aktif ke dalam bidang-bidang larian ni? Macam saya tengok dia banyak gambar-gambar berlari, ada join badminton, ni apa ni? Ni apa pula? Treasure hunt. So kalau boleh sharekan sikit, ni mungkin hobi Tuan Sani ke atau macam mana tu? Saya memang suka outdoor punya aktiviti. Sportman, nak kata sportman tak ada sportman tapi saya suka. Every seminggu mungkin 2 kali saya main badminton. Sebelum ni saya kayu basikal. Tapi selepas basikal saya dicuri, so saya mula berlari. So saya masuk event lah. So saya rasa berlari lebih mudah compare dengan saya kayu basikal dahulu. Sebab berlari hanya perlukan kasut, pakai sport attire, just run. So lebih mudah untuk kesihatan badan lah kot. Okay, so itu sedikit sebanyak tentang Tuan Sani. Oh, satu lagi. Pasal treasure hunt tadi, ada gambar treasure hunt. Betul, boleh mainkan sekali tim? Saya daripada 2001, saya mula terlibat dalam treasure hunt lah. Lepas tu banyaklah Sabah Sarawak pun pergi untuk treasure hunt, satu Malaysia. Dan pada 2012 saya rasa peak award yang saya dapat adalah memenangi sebuah kereta semasa The Sun NSTP Hunt Motor Hunt tahun 2012. Wah, menang kereta kereta apa tu menang? Volkswagen Polo Sedan. Wow, interesting. Macam-macam background sebenarnya orang student-student PSM ni kan. Ni yang kita nak berkenalan-kenalan ni. Alright. So sebenarnya kan Tuan Sani, dalam kesibukan Tuan ke sana ke sini, pergi larian, masuk competition dan sebagainya. So bila masanya Tuan Sani ni kenal pasal saham? Bila masanya tahu pasal saham ni? Sebenarnya saya mula terlibat dengan forex pada 2007 atau 2008. Pada masa tu saya memang ambil personal coaching untuk forex. That's why pada akhir November lepas saya message tim Saham Mastery
untuk minta personal coaching dengan Tuan Nizam Malik. Okay. Tapi because masa tu PKP, so saya dapat respon, dia cakap boleh masuk virtual punya Premier through Facebook lah kan, virtual punya learning. So saya kata okay lah, since tak ada chance untuk personal coaching, I go through dengan virtual lah. So pasal saham ni, sebab musim Glove naik lah. Musim Glove naik, ramai member yang main saham, ada seorang mention 18,000 profit, 10k profit, 5k profit. So kawan baik saya, sebab saya tak pernah ada CDS account. Pada bulan Jun tahun ni, kawan saya ajak register CDS account. So saya register, dalam hujung bulan Jun baru saya dapat. Tapi masa tu saya tak tahu apa-apa pasal BSKL, untuk trading BSKL. Tapi saya ada experience dengan forex sebelum ni, tapi saya dah tinggal lama, 2008 saya dah tinggal. So lebih daripada 10 tahun. Tapi ilmu-ilmu masa saya belajar forex dulu memang berguna, contohnya candlestick pattern. So memang saya guna balik. Memang berguna dalam trading saham sekarang ni. Dan saya bulan 7, saya hanya dump sebab saya follow kawan register CDS account. Lepas tu kawan mention, saham Asia bagus untuk beli. So saya pun beli. Memang follow, lepas tu saya tengok drop. So saya terfikir, saya perlu buat something untuk get profit, bukan main beli buta. Okay, so sebenarnya kan Tuan, background Tuan bermula dengan trade forex lah. Okay, so trade forex tapi dah tinggal lama. Lepas tu since PKP, baru tahu pasal saham sebab masa tu Glove tengah naik-naik lah. So basically kan, mengikut daripada pengalaman Tuan sendiri, trade forex dan juga trade saham, yang mana lagi mudah? Sebab soalan ni ramai sangat orang tanya, especially-nya yang young generation suka tanya, suka nak tahu either forex ataupun saham, yang mana yang lagi mudah? Mengikut daripada pengalaman Tuan sendiri. Dua-dua saya pernah buat profit. Forex saya pernah buat 10k, tapi sebab mungkin masa tu 2008, teknologi masa tu tak sehebat macam sekarang. Sebab forex juga macam saham, sentimen juga sangat-sangat main peranan. So malam pukul 12 malam memang saya kena follow CNBC punya news apa semua everything, pukul sampai pukul 12, 1, 2 pagi. Waktu pagi besok kena kerja. So saya rasa macam menjadi hamba duit untuk main forex. Tapi forex kelebihan dia naik kita boleh makan, dia turun kita boleh makan juga. So dia makan dua. Dalam BSKL ni kita beli masa bawah, jual masa naik saja. So one way saja. Tapi saya rasa actually BSKL lebih santai, dan saya rasa kita boleh manage. Untuk saya lah, saya boleh manage saya punya risk sekarang. So itulah perbezaan yang ketara. Saya pun rasa perbezaan ketara tu memang kebanyakan kita ni rasa, especially-nya bila mereka dah terlibat forex. Apa yang membezakan adalah forex a bit hectic dan saham adalah santai. Itu mengikut pandangan daripada Tuan Sani jugalah. Yep. Once kita dapat dia punya rentak lah kot. Oh, okay. So pengalaman kiranya forex dah lama, tapi saham ni pengalaman baru beberapa bulan kiranya daripada start Jun hari tu, betul tak? Saya start Jun, tapi saya start beli, first purchase saya Asia. Saya akan ingat, saya sampai beli kita. Saya beli Asia bulan 7. Lepas tu bulan, sebab saya beli masa harga 70 lebih, 72 sen, 70 range tu. So lama-lama dia makin drop sampai 60 sen lebih. Dah saya cut loss lah. Okay, so kalau boleh kita mainkan sedikit profit-profit yang kita sediakan daripada Tuan Sani, sebenarnya banyak. Ini hanyalah beberapa okay, so ini hanyalah beberapa. Jom kita tengok-tengok sikit, sebab saya nak tengok, nak recall kalau Tuan Sani masih ingat, recall sedikit. So ini antara profit yang Tuan Sani beli. Kalau boleh Tuan Sani ingat semula kenangan-kenangan setiap daripada activity trade saham ni, cuba Tuan Sani recall semula. Yang sebab saya follow daripada dia bawah 80 sen lagi.
Ini average 80 lebih sebab saya tambah-tambah saya punya stok. Saya detect ion di permulaan uptrend. So that's why saya rasa saya boleh profit more than 20% pasal ion ni. Even ion ni saya jangka dia akan pergi lagi 1.2, mungkin 1.3, tapi sebab dia dalam retrenchment punya period. So last week saya jual dia pada harga RM1.110. And then saya jual dia, saya beli Citah naik, saya jual Citah, saya beli masa saya jual Citah, saya jual Lehong juga. Wah, banyak. Sebab ni last week ni, so saya boleh recall lah. So this week pun ada lagi? Saya beli Hohuk naik, saya jual. And then saya beli Ecovest saya kena cut loss. Sebab hari Jumaat lepas market merah kan. So Ecovest tengok drop, so take cut loss. So ini antara conversation saya dengan Tuan Sani Profit last week tu kira not bad lah. Alright. So kalau boleh saya tahu kan, Tuan Sani ni back to back asyik profit aja berwanjang. So kalau boleh Tuan Sani share dalam satu-satu masa tu berapa counter yang Tuan Sani hold? Sebab macam even saya tengok profit yang saya share kat sini pun hanya last week punya tau. Belum yang before this. So kalau Tuan Sani boleh sharekan secara terperinci dalam sesuatu masa tu berapa counter yang Tuan Sani hold atau berapa counter yang Tuan Sani trade? Untuk saya, idea counter saya pegang sepatutnya 2 atau 3 je maksimum. Sebab kalau counter tu ding dong, dia ada buat retrenchment apa semua, kita you nak manage, you nak leverage kan dia punya average ke apa ke, so susah. That's why biasa saya akan pakai 2 atau 3, tapi kadang-kadang bila market cantik, tengok ada banyak counter-counter potensi itu yang saya terlebih langgar dulu saya lah. Tapi so far still boleh manage, alhamdulillah. So kira still boleh monitor, still terjaga dengan elok lah, kira macam tu. Yep. Tapi hari ni ada 2 counter je saya. Setakat hari ni ada 2 counter je. So kiranya lepas habis satu-satu trade, profit Tuan Sani terus masuk yang nada. So dikira macam trade saham ni dah kira macam sebati lah. Betul tak? Sebab kita ada bila saya buat kajian-kajian, saya akan masuk watchlist. So yang mana saya perlu jual, saya akan tengok watchlist saya yang mana potensi untuk naik. Okay. So kalau boleh Tuan Sani sharekan sikit apa yang bestnya tentang trade saham di Bursa Malaysia? Apa yang bestnya trade counter-counter saham-saham ni? Apa yang Tuan Sani suka sangat? Suka saya rasa lebih relax, lebih santai. Even macam Ion memang santai sebab saya beli di permulaan trend. Lepas tu saya just leave it. Kira macam Warren Buffett lah, tunggu duit menjanakan more duit, kembangkan duit. Okay, so kalau anda yang sedang menonton secara live, kalau ada soalan anda nak tanya, especially berkaitan dengan kehidupan Tuan Sani sebagai seorang trader saham, bukan full time tapi part time, boleh tanya-tanyakan juga macam mana Tuan Sani ni boleh bahagikan masa kerja ke apa dan sebagainya, boleh tanyakan di ruangan komen. Okay, so next soalan saya nak tanya, sebenarnya Tuan Sani tadi saya sempat tengok profit Tuan Sani, alhamdulillah, dan juga modal Tuan Sani pun agak sedikit besar. Okay, nak dibandingkan dengan newbie lah. Biasa level newbie dia gunakan modal yang rendah. So kalau boleh saya nak tahu berapakah modal permulaan Tuan Sani gunakan waktu awal-awal trade, dan sekarang ni berapa pula modal Tuan Sani gunakan? First saya trade dengan modal, saya beli ASIA dulu dengan RM6,000. Itu first modal saya. Tapi bila saya cut loss dengan kerugian RM800 ASIA masa tu, so terdetik di fikiran saya perlu dapatkan coaching. Kalau tidak lagi banyak saya akan loss. So bila saya jumpa minum kawan saya yang sama-sama buka akaun CDS, sebab dia pergi kelas Datuk Nazri Khan, tak silap saya. So dia pergi kelas saya, dia cakap tak perlu dapatkan coaching. Tapi saya tak setuju dengan dia punya pendapat. Pada saya, macam kita orang Islam, apa yang ustaz itu tahu, kita perlu tahu.
So saya nak terjun dalam bidang BSKL, dalam saham, apa yang Remizer tu tahu, saya perlu tahu. So that's why saya jumpa beberapa orang kawan, dan ada yang suggest, dia cakap sama juga, dia cakap tak perlu masuk coaching, tak perlu belajar detail, kita buy call saja. Dan sebab dia guna buy call, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat Facebook ada nama Fred Tam. Saya dengar betul-betul ni. Siapa yang suka buy call ni dengar betul-betul. So, sebab Fred Tam dia ada 3 bulan punya package 200.5, setahun 1,000 lebih. Tapi macam yang Tuan Liza mention, anything if possible dalam price movement. So walaupun dia bagi buy call, kalau kita tak ada knowledge untuk pasar saham, memang buy call tu nonsense pada saya. Kadang kita tak tahu nak masuk kat AP berapa, memang kita kena follow dia. So kalau perubahan-perubahan berlaku, kita stop. So that's why saya mencari somebody yang boleh guide lah untuk terjun dalam BSKL. Sebab 6,000 adalah modal permulaan saya, dan saya bercadang untuk invest more. So untuk invest more, saya kata saya perlu sediakan plan lah untuk terjun dengan lebih mendalam berkenaan dengan pelaburan saham BSKL. Oh, begitu storynya, baru saya tahu. Okay, so maknanya sebelum ni Tuan Sani bukanlah newbie yang baru kenal saham terus masuk kelas, tidak. Tuan Sani pernah trade dan pernah beli saham buy call, baru betul-betul masuk kelas. Okay, betul tak? Ya. Yeah. Okay, so apa yang membuatkan Tuan Sani pilih untuk bersama dengan Tuan Nizam, bersama dengan coach Tuan Nizam Malik yang Tuan Sani pilih untuk bimbing Tuan Sani? Okay, sebab nak ikutkan Tuan Sani, modal bagi saya Tuan Sani bukanlah isu besar, sebab Tuan Sani for sure ada modal. Alright, dan kenapa Tuan Sani memilih Tuan Nizam sebagai mentor Tuan Sani sendiri? Saya rasa simple je. Saya tertarik dengan satu video Tuan Nizam berkenaan dengan dia punya story. Yang dia berhenti kerja daripada hospital apa semua, dan dia cari mentor yang dia rasa boleh guide dia. So dia jumpa Zam Zaha, saya rasa dia bayar yuran 1,900 lebih. Saya ingat dalam video tu. So dari situ saya rasa Zam Zaha dah prove dia punya cara memang, dan dia pun beli Kelantan punya FC football club. Dan bila tengok Nizam Malik punya cara apa semua, saya rasa why not saya belajar dengan dia. So saya masuk kelas yang kelas permulaan newbie saham mastery. Saya tengok newbie saham mastery tu masa saya drive dari Kota Baru ke KL. Wah, dalam kereta? Dalam kereta. Wah, okay. So on the spot, bila habis tu saya terus grab, saya terus bayar untuk premier saham mastery. Ya. Oh, macam tu dari mata turun ke hati lah terus kiranya macam ni. Macam tu. Wah, dipermudahkan lah kira. Okay, so sebenarnya kan kalau boleh Tuan share sedikit kan, mungkin tadi kita tahu Tuan Sani banyak buat profit. Kalau ada story-story yang Tuan Sani sebenarnya pernah loss juga. Kalau boleh saya tanya satu dulu, adakah Tuan Sani pernah loss dalam join kita punya Premier Saham Mastery? Selain daripada buy call lah, for sure. Saya rasa semua trader akan alami benda tu. As a lesson learn or mungkin akan tetap berlaku. Cuma kita perlu manage kita punya loss sekarang. Dan saya rasa loss saya yang terbesar adalah Masing. Saya akan ingat sampai bila-bila juga. Oh ni kita dah tengah tunjuk ni. 8,000. Ini 4,000 sebahagian daripada 8,000 yang saya loss dekat Masing. Ini bulan 10 memang saya terduduk. Sebab bila Masing masa dia 4,000 lebih pun saya call reminder saya. Saya pakai ada dua, satu Melaka Security dengan RHB Smart Trade. Saya call reminder saya, dia cakap Masing okey. Company stabil, boleh ride. Tapi saya tengok dia makin jatuh sampai 8,000 punya loss. So dan saya decide
saya cut loss, lepas tu balik saya termenung lama dan saya fikir balik kat mana mistake saya, and then saya review banyak kali video video Tuan Nizam balik. KSM. Yep. Okay, so sebenarnya kan nak ikutkan kalau kita dah selalu buat profit, kita akan ada satu tahap yang kita macam terlupa diri sebab kita dah selalu buat profit. So inilah pengalaman Tuan Sani sendiri. So kalau boleh Tuan Sani, kata tadi Tuan Sani terduduk dan Tuan Sani terfikir-fikirkan kat mana salah. So kalau boleh Tuan Sani cerita secara detail apakah kesalahan yang Tuan Sani buat masa trade counter masing tu. Mungkin kita boleh ambil sedikit iktibar dan tak buat perkara yang sama. Kalau boleh Tuan Sani recall semula. Sebenarnya saya dah buat profit dengan counter masing. Saya dah profit sebab hari pertama dia spike naik. Saya beli masa hari pertama dia spike naik. So dia spike naik tu saya beli dan besoknya dia up gap, saya jual dan saya ingat saya dapat profit dalam 2,600 lebih. So saya sangat happy masa tu. And then lepas saya jual, saya tengok dia naik lagi. Dia makin naik. So dia makin naik, saya jadi, masa tu saya memang baru. So saya jadi, dalam kepala saya dia akan naik lagi dan saya kejar harga. So saya beli dekat 1180. So dan rupanya itu antara puncak lah. Dan lepas tu dia drop, campur ekonomi, ada something dekat ada isu dekat parlimen masa tu dan politik tak stabil, dia memang drop banyak lah. So tunggu, kita tak boleh, kena cut loss, buat profit kat tempat lain. Okay, so sebenarnya kan macam mana Tuan Sani boleh ada kekuatan untuk move on daripada rugi 8,000 tu, macam mana Tuan Sani move on untuk teruskan berkarya dalam pasaran saham di Bursa Malaysia? Ada setengah orang yang dah rugi sampai amount begitu, dia terus give up, dia terus macam tak boleh ni, tak boleh. Tapi macam mana Tuan Sani boleh ada kekuatan move on tu? Mungkin kekuatan dalaman jugalah. Memang saya down, saya balik pertama, saya tengok video-video balik. Tapi bila saya tengok video-video balik tu, dalam jiwa saya berkata saya akan buat revenge balik. Saya akan tebus balik kesilapan saya akan belajar. Saya akan buat, actually sebab dari situ saya banyak belajar. Saya banyak baca buku dan buku yang dan sangat saya suka adalah The Art of Trend Trading, karangan Michael Parnas. Lepas tu saya baca Charting and Technical Analysis dan masa tu juga saya mula menggunakan Trading View untuk buat kajian saham. Dan salah satu kelebihan Trading View ni sebab saya dalam bidang teknik maklumat. So programming ni saya rasa benda yang common bagi saya. So dalam Trading View tu saya boleh buat coding untuk screener, saya boleh buat coding untuk indikator yang mengikut kehendak saya. So daripada yang Tuan Nizam ajar 4 indikator kan, MACD, Stochastic, PV dan DMI turbo, tak turbo apa semua. So saya tambahkan lagi dengan 5, so mungkin 10 atau 11 indikator, dan 11 indikator saya pakai, 11 tu bagi buy signal baru saya beli. Itu teknik yang Tuan Sani fokuskan lah macam tu. Ya, sekarang ini macam tu lah. Tapi saya masih guna RHB Smart Trader untuk buat fundamental analysis. So ikut masing-masing punya keselesaan lah. Mungkin sebab aura Tuan Nizam Malik melekat kat situ. So saya rasa RHB Smart Trade untuk buat analisis tu cantik. Okay. Memang Tuan Nizam sarankan kita guna RHB kalau nak follow cara beliau. Tapi kalau ada certain student yang dia dah selesa guna apa saja akaun CDS yang dia ada, just go on asalkan dia tahu macam mana nak gunakan. Okay. So kita nak, bila saya tahu benda tu, bila saya tengok KLSE screener, saya boleh pakai. Bila saya tengok Malaysia Stock Biz pun saya boleh pakai. Bila saya tengok KLSE i3 Investor pun bendanya lebih kurang saja.
Okay, so kita nak go through sekejap dekat soalan-soalan yang dekat komen ni. Banyak juga orang yang tanya, so kita terus go through dulu sebab memandangkan kita punya soalan ni lebih kurang sama. So Tuan Sani cut loss berapa persen bila nak cut? So personally, berapakah percentage yang Tuan Sani setkan untuk auto cut loss? Oh, soalan cukup mas. Ada less than 10% lah. Less than 10%, okay. Alright, so next soalan, Tuan Sani berapa modal permulaan nak trade? Tuan Sani gunakan 6,000 sebab Tuan Sani, saya percaya Tuan Sani modal is doesn't matter. Cuma kalau untuk newbie, kita sarankan guna modal yang rendah, okay? Right, so kalau anda ada soalan berkenaan dengan Tuan Sani, boleh tanya-tanya di ruangan komen. So next saya nak tanya Tuan Sani adalah, sebenarnya kalau tadi Tuan Sani ada cerita sedikit berkenaan dengan kawan Tuan Sani yang ajak buka akaun CDS, betul tak? Ya. Yeah. Okay, so masa tu dia ajak buka akaun CDS apa dan kenapa Tuan Sani say yes nak buka akaun CDS? Sebab saya ada saving ada saving dalam saving account. So ada saving account yang saya letak dalam consider fixed deposit lah kan. So fixed deposit tu saya saving 40,000 untuk 1 tahun. Sebab saya letak dalam fixed deposit tu bulan 9. Bulan 9 tu baru boleh buat keluar kan. So untuk 1 tahun. So bulan 9 tu saya buat keluar, saya hanya dapat 1,400. So bayangkan 40,000 saya dump for 1 year, saya hanya dapat 1,400. So dari situ saya terdetik I can make more profit. Letak dalam tu. Tapi 40,000 tu selepas saya ikuti kelas Tuan Nizam Malik, itu yang saya letakkan dalam CDS account dan tu yang rugi sampai 10k pada bulan 10. Bulan 10 rugi 10k, untung memang loss teruk lah bulan 10. Sebab tu consider bulan pertama saya trading dengan amount yang besar. Dan bila amount yang besar, loss pun besar. So bulan 11 saya come back, saya revenge balik, dapat profit 30k. Saya rasa saya ada share dengan tim Saham Mastery tapi bukan dengan WhatsApp yang Syawani. Cik Umu tak? Ya ke? Macam mana? Dengan Cik Umu tak share? Cik Umu, saya bukan Syazwani Bukan. Saya lupa. Bukan, saya Cik Wani. Okay. Bulan 10 saya rugi 10,000 lebih, bulan 11 saya untung 30k lebih. And then now bulan 12 macam saya share dekat you tu lah. Okay, so dikira tambah, berapa agaknya anggaran setakat masuk dalam pasaran saham ni untung? Berapa keuntungan masuk dalam pasaran saham? Kalau boleh tadi profit 30k, profit 20k tu kira tambah, agak-agak dah berapa dah profit dapat? Kaut keuntungan daripada bursa saja. Sebab tolak profit apa semua kan. Tolak semua. Agak anggaran lah, kita bagi anggaran. Katakanlah dari 40 kan, 40 jadi 30, sekarang 70. So dari 40 rugi jadi 30 and then 10. Itulah dia pasaran saham Bursa Malaysia. So, ada rugi, ada untung. Hopefully saya boleh make it 100k by Chinese New Year. Wah, nanti share terus best dengar ni. Kita punya Azam konon macam tu Azam Okay, kita punya Azam kan ada. Azam kan ada. Okay. Alright, so ada lagi yang tanya ni. Yang tanya-tanya soalan ni kita tanya terus lah. Okay, berapa lama Tuan hold satu counter? Daripada Tuan Muhammad Arif. Silakan. Paling lama 3 minggu. Apa kriteria yang membuatkan Tuan hold counter tersebut? Kriteria? Selagi dia uptrend, saya akan ride dia. So kiranya Tuan ni rajin lah untuk monitor saham, rajin dengan kajian saham macam tu? Monitor tu sebab dengan kerja kan. Kajian saham memang salah.
Saya biasanya bangun awal. Saya bangun pukul 4 atau 5 pagi dan itulah time saya buat kajian saham. Sampai subuh, lepas subuh saya akan tengok sentimen punya analisis sebelum saya decide untuk join pagi itu punya trading lah. Okay, so next soalan daripada Tuan Menggat Hamdan. Apa sektor yang disyorkan untuk tahun 2021? Sebab Tuan 2021, Sani rajin vaksin buat lah. kajian, agak-agak Tuan Sani rasa apa? Vaksin. Vaksin. Oh, Since COVID-19 dah jumpa vaksin. Sektor utama kita akan main vaksin. Tapi bila ada vaksin, sektor lain yang akan memberikan impact. Contohnya pelancongan. Asia kalau kita tengok, saya rasa 3 minggu lepas ke vaksin dah start dia punya spike. Dia dah start dia punya retest dekat berapa level berapa. Ada yang RM1 HWGB dah cecah RM1. Dan minggu lepas saya rasa minggu lepas kot Asia pula. So itu impact of vaksin punya impact lah bila sektor vaksin tu baik, bila vaksin tu ditemui. So kesimpulannya daripada soalan daripada Tuan Menggat Hamdan, sektor yang disyorkan untuk tahun 2021 first kali tengok vaksin. Sebab kalau vaksin, company vaksin kaunter saham tu bergerak naik okey, maknanya kaunter-kaunter lain, sektor lain pun ikut sama lah. Contoh macam penerbangan, macam apa tadi, pelancongan. Ya. Even minyak pun sama. Minyak pun impact of vaksin pada pandangan saya. Minyak sekarang Okey. Ada soalan lagi tanya daripada Tuan Muhammad Faizal Abu Bakar. Tuan Sani macam mana bahagikan masa buat research, cari counter? Tadi Tuan Sani cakap pukul 4 pagi. So, and then macam mana Tuan Sani bahagikan masa sambil kerja, sambil research counter? Takkan setiap hari bangun pukul 4 pagi? Ada orang kata monitor kena 24 jam. So, macam mana Tuan Sani bahagikan masa dalam sesuatu trade counter saham? Bahagikan masa. Sebab macam saya rasa Tuan Nizafar ada ajar. Dekat DSK ada 900 lebih punya counter. So tak mampu untuk kita buat detect semua. So that's why kita perlukan screener yang untuk dapatkan potential counter untuk naik. So saya ada few screener. Ada pelbagai jenis lah. Yang saya gunakan sebagai shortlisted untuk saya buat kajian. So yang mana dalam list screener saya akan gunakan untuk buat kajian saham. Dan yang mana sesuai untuk beli, saya akan belilah. Saya akan prepare. Maknanya masa kita buat screener, ini teknik saya. Saya namakan setup punya planning. So setup punya planning to get the best counter yang akan buat uptrend ataupun akan naik. Yang dalam uptrend akan naik. So itu setup. Lepas kita dapat setup, kita perlu buat trading plan lah. So trading plan pada awal-awal dulu saya guna teknik Tuan Nizam. Sekarang ni saya ada 3 cara untuk buat trading plan. Cara paling accurate untuk saya adalah Fibonacci punya retracement dengan trading view, dan teknik Tuan Nizam yang kedua, dan yang ketiga ni biasa bila time kelang kabut, bila time tiba-tiba counter tu spike ke apa ke, dan saya tengok ada chance saya akan gunakan gun square naik. So itu pun boleh guna as a gun square naik as a trading plan. Dan banyak kali saya guna sebab gun trading plan ni bila kita tak prepare, kadang-kadang kita tengok counter tiba-tiba naik, bila kita sekali scanning untuk analisis, tengok memang dia ada potensi dan nak buat trading plan dengan cepat, memang saya akan pakai gun square naik. Okay, macam-macam hari ni kita belajar. Alright, so tadi saya ada baca-baca komen yang ada orang komen hotel. Okay, so saya nak tanya viewers lah. Agak-agak tadi Tuan Sani kata fokus sektor vaksin. Okay, so selepas tu banyaklah
sektor-sektor lain yang membangun. So anda boleh komen di ruangan komen, agak-agaknya selepas vaksin punya sektor, apa lagi sektor yang akan naik dalam pasaran saham Bursa Malaysia khususnya 2021. Boleh komen-komen juga, mungkin anda rasa pelancongan, mungkin perhotelan dan sebagainya, boleh komen-komen. Hari ni kita main komen-komen alright. So sebenarnya banyak lagi kita nak tanya dekat Tuan Sani, tapi kita nak bagi Tuan Sani relax dulu, minum air dulu. Kita jumpa lagi sekejap lagi, kita beriklan dulu. Boleh tak Tuan Sani? Okey, boleh. Alright, so kita beriklan dulu, kita beri laluan kepada iklan. Jangan ke mana-mana dan sambil-sambil tu anda boleh komen-komen di ruangan komen. Tanya apa saja soalan anda, kerana naik saja daripada iklan, kita akan terus tanyakan soalan anda. Alright, so kita berehat sebentar. Boleh katakan yang profit yang nampak banyak-banyak tu memang daripada counter warrant lah. Semula-mula saya trade tu sebab saya memanglah trade yang mula tu kita trade counter induk. So dia punya percentage tu biasanya saya target lebih kurang dalam 5%, 15% macam tu je. Tapi selepas saya join yang webinar Warren Secret tu, sekarang ni lebih fokus kepada counter warrant lah. Actually kan yang counter ni, actually yang saya screenshot ni 300%, tapi sebenarnya dia dah naik sampai 400% sebenarnya. Lepas join PSM kan ada yang FB group apa semua kan. Dan lepas tu yang Tuan Nizam ada buat yang webinar untuk Warren Secret tu, lepas webinar yang Tuan Nizam buat tu, daripada situlah. Satu perkara yang saya sangat seronok tentang Tuan Nizam Malik, dia tidak pernah minta kita sediakan modal yang banyak. Dia kata trade 500 pun boleh, trade 200 pun boleh. Tapi untuk saya pada awal saya mulakan tu, saya gunakan modal sekitar dalam 1,500 lah. Berdasarkan kepada ilmu technical analysis yang diberikan oleh Tuan Nizam, kerugian saya tu biasanya dalam paling lebih dalam 3%-4% saja. Jadi inilah antara beberapa dia, Lewiko, Lickcam, Nissin. Ini antara beberapa. Pada awal-awal dulu masa ujung bulan 7 atau bulan 8 tu saya aktif trade. Daripada 300.5 sebelum tu naik 30,000 dan sekarang ni dalam 20,000 lebih lah. Dengar dulu video dia satu round tu, dengar sampai habis, fahamkan satu-satu, jangan skip dan tak buat apa-apa dulu, dengar dulu sampai habis. Lepas tu kali kedua barulah saya dengar sambil saya menulis. Sebab sementara nak menunggu akaun M+ tu siap. Jadi saya rasa bersyukur akaun tu lambat siap. Bagi saya kalau siapa yang akaun M+ dia tak siap, janganlah bersungut. Sebab masa ni lah masa yang terbaik untuk kita teliti satu persatu kan. Okay, ni actually saya pun tak ingat lah bila saya beli. Mungkin masa PKP tu, malam PKP tu saya beli je lah. Saya main beli based on apa yang kita dah belajar dengan Tuan Nizam lah. So yang ni pun saya tak tunggu lama. Sebab masa mula-mula tu saya takut nak tunggu lama. So saya rasa yang LKL ni saya just tunggu dalam seminggu, kemudian saya take profit. Masa tu kita takut kan, masa tengok 500 makin banyak, so kita take profit cepat lah. Tapi sebenarnya bila kita dah ada fundamental tu, masa tu kita teragak-agak juga nak ikut dekat macam betul ke keluar Bowling Japan kita jual. Tapi bila kita tengok 500, kita dah rasa macam secure kot. Jadi saya jual lah. So masa PKP tu saya target tak banyak, dalam RM500 seminggu. So alhamdulillah tercapai lah setiap daripada target tu. Kadang-kadang itu pun ada, alhamdulillah. Kadang-kadang saya tak share lah dekat tim Zahab Masri. Jadi mungkin ada juga profit-profit yang saya hide jugalah, yang saya tak share di media sosial. Setiap review yang Tuan Nizam sampaikan sangat banyak ilmu yang kita boleh dapat dari itu. Jadi daripada itu saya cuba slowly untuk belajar, mengkaji, mengetahui macam mana gerakan dia. Tapi yang paling senang nak follow is make it simple. So bila Tuan Nizam cakap make it simple, berarti kita jangan nak fikir susah-susah. 3 ni counter saya beli pun mengikut apa yang saya kaji lah. Saya nak beli saham ini untuk intraday, you akan tergolek dalam pasaran saham nanti. Sebab itu adalah benda yang kita tak boleh terkawal. Macam tu. So kerja kita apa? Saya ajar technical analysis, kita nak cari permulaan uptrend. So permulaan uptrend tu berlaku dekat time frame yang mana? Monthly ke weekly? Anda kena mulakan langkah anda
Okay, start dengan modal yang kecil, rasai perasaan dia tersebut. Okay, dan jangan letak ketakutan di hadapan. Jadikan setiap trade tu sebagai aktiviti yang anda nak belajar. Sampailah satu masa anda akan dapat kefahaman dan juga keyakinan. So, saya nak beritahu anda, I'm very confident dengan apa yang saya ajarkan. It's a proven success formula di mana bila anda buat benda ni, anda dapat kuasai ilmu ni, anda akan berjaya buat result anda. Okay? Okey, bersiaran semula bersama dengan saya Wani Tim Saham Masri menemui anda dalam segmen Saham Mastermind Session yang bersiaran setiap hari Rabu jam 3 petang eksklusif di Nizam Malik Page dan juga di YouTube channel Saham Masri. Kepada anda yang sedang menonton yang masih lagi stay, terima kasih dan tahniah saya ucapkan kerana komitmen yang anda berikan. Okay? So kita nak teruskan kepada soalan-soalan berikutnya. Banyak lagi kita nak tahu, banyak lagi tips yang kita nak congkil daripada Tuan Sani Ismail. Alright, so kita panggil masuk semula Tuan Sani Ismail yang sudah ready di hujung talian. Silakan. Alright, so Tuan, welcome back. Alright, so Tuan, saya nak tanya soalan cepu mas. So ini soalan personal daripada saya dan juga seorang lagi tim Saham Masri. Tadi Tuan cakap Tuan main forex dan Tuan dah berhenti dan juga Tuan sekarang fokus pada pasaran saham Bursa Malaysia. Okay, so ni personally, saya ada juga kawan-kawan muda-muda ni, ramai orang yang terjerumus dan lebih kepada forex because of mereka nampak iklan-iklan pun forex lebih mendominasi pasaran di Malaysia. Okay, so it's happen dekat saya punya kawan-kawan. Kebanyakannya kalau saya cakap pasal saham, dia orang tak tahu sangat. Tapi kalau cakap pasal forex, ramai yang berkata-kata. Okay, so saya nak tanya soalan dekat Tuan. Sebenarnya apa yang membuatkan Tuan berhenti dalam pasaran forex? Tadi Tuan cakap Tuan dah berhenti. So kenapa? Mungkin Tuan ada rugi besar ke? Rugi yang terlampau besar ke? Macam mana tu? Saya tak rugi. Kenapa saya stop forex? Sebab saya rasa menjadi hamba duit. Pagi pagi saya masuk kerja, balik pukul 6 petang, tengah malam tengok sentimen, tengok news, buat kajian untuk forex pula. Saya ingat lagi masa saya main forex dulu, kalau gold naik, target Aussie punya dollar. So tapi masa itulah. Tapi masa tu forex masa saya belajar tu lah, forex tu apa? Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. So bila saya punya coach pun cakap yang dia ajar tu boleh, ada part tadi saya dia ada future, yang future tu tak boleh dia kata. Tapi kalau ikut benda forex ni macam syubhah sikit lah kan bagi orang Islam. Sebab kalau BSKL kita beli, kita ada kontrak kan. So kita ada sandaran. Yang forex ni memang saya tak nampak dia punya sandaran. So dari segi hukum pun mungkin syubhah sikit lah. Okay, so kalau boleh Tuan ingat semula, walaupun ia sudah berapa lama tahun dahulu, berapa keuntungan yang paling besar Tuan pernah dapat? Sebab Tuan kata Tuan boleh jadi hamba duit. So mungkin keuntungan tu besar yang terlampau besar sampai Tuan nak fokus dekat forex. So berapa keuntungan yang Tuan pernah capai dalam pasaran forex sendiri? Sebab masa forex tu zaman saya muda, duit pun tak banyak. So modal pun kecil. So that's why saya buat profit. Saya ingat saya buat profit sampai 10k je. Oh, tapi waktu-waktu muda lah macam tu. Iya, waktu anak seorang. Okay. So apa sebenarnya nasihat Tuan untuk anak-anak muda yang sekarang ni, diorang pun lebih prefer kepada forex instead of saham Bursa Malaysia, sebab ramai budak-budak orang-orang muda umur sekitar 20-an, even 30-an ke bawah, mereka memang prefer forex instead of saham. So apa nasihat Tuan sendiri untuk mereka? Masa saya main forex dulu, saya tak rasa ada bank di Malaysia yang allow benda tu. Dan saya kena buka Saxo Bank di Singapura.
dan segala transaksi keluar masuk akan dipantau oleh Bank Negara Malaysia. So saya rasa forex ni leceh. Even kawan setor gurang forex saya, dia transfer duit 12k untung dia main forex, 12k buat masuk dalam akaun bank dia. Dapat surat daripada Bank Negara Malaysia, query kalau sekarang kira apa, pengubahan wang haram lah. So saya rasa benda-benda tu tak syok lah. Tak syok. So better main BSKL yang lebih clear, lebih cantik dalam Malaysia punya market. Oh, I see. So itu sebagai pengetahuan saya jugalah, dan saya harap anda yang sedang menonton secara live pun dapat sesuatu daripada pengalaman Tuan Sani sendiri. Sebab kalau kita nak cerita sendiri, kami sendiri bukan tak ada pengalaman langsung lah dalam forex, dan Tuan Sani sendiri pernah terlibat dalam forex, dan pengalaman-pengalaman Tuan Sani lah. So basically apa yang boleh saya katakan, masuk dalam pasaran forex ni dia macam tak selamat lah because of transaksi keluar duit masuk dan sebagainya. Tapi bila kita masuk dalam pasaran saham, kita lebih santai macam tu. Okay, alright. So itu berkenaan dengan soalan tentang forex. So kita nak terus masuk sikit soalan daripada peserta-peserta ataupun viewer yang tanya. Tuan Megat Hamdan, dia bagi respon. Harap ilmu yang ada pada Tuan Sani boleh share dan membantu newbie yang ada dalam grup Nizam Malik, insyaAllah. Okay, semua kata Alhamdulillah, hebat. Bila Tuan Sani ambil profit, bila terkeluar apa BB terus sell. Okay, soalan daripada Tuan Iman Halim. Bila Tuan Sani take profit, terkeluar apa BB terus sell atau macam mana? Soalan cukup mas. Sebab Tuan Nizam ajar kita bila keluar BB, time untuk keluar kan. Tapi kalau counter tu dalam uptrend, saya akan membuat trend line. Ada garisan trend line dalam trading view. Saya tak sure dalam HP Smart saya boleh buat ke tak. Dalam trading view saya akan buat mana-mana counter yang saya main, yang dalam uptrend saya akan buat dia punya trend line. So selagi harga dalam trend line tu saya boleh biarkan je. Kecuali bila dia nak tinggi dan saya rasa dia akan buat correction, saya akan macam Ion. Saya dah nampak dia dah naik lama, saya dah ride dia lama daripada harga bawah 80 sen. So saya rasa dia akan buat retrenchment, dan sekarang memang dia tengah buat retrenchment lah. So that's why saya jual. Saya plan akan masuk balik, tapi saya jumpa counter lain pula. Saya rasa saya akan ride kat counter yang baru nak buat permulaan uptrend. So biasa guide saya untuk jual adalah trend line. Alright, so itulah dia jawapan daripada Tuan Sani. Okay, so next question saya, Tuan Sani, apa nasihat Tuan Sani untuk kita yang masih lagi bertatih-tatih nak dapatkan profit yang konsisten macam Tuan Sani? At least kalau boleh Tuan Sani sharekan 3 perkara yang kita kena fokuskan untuk buat profit konsisten macam Tuan Sani. Tuan Nizam ajar kita technical analysis. Tuan Nizam ajar kita fundamental analysis. Tapi saya tambah lagi untuk saya, bila saya trade, saya nak kata mesti tu tak mesti, tapi memang saya akan cari sentiment analysis punya. So sebab sentiment analysis ni macam bila saya main satu counter tu, saya akan tengok semua announcement yang ada pada counter tu. Ada consolidation ke, bonus issue apa semua, anything. Siapa yang beli share tu, dan saya bagi contoh yang simple. Kebanyakannya bila CEO beli share yang banyak untuk counter dia tu, untuk syarikat dia tu, macam dia bagi signal counter tu akan naik. Dan benda ni saya dah banyak kali alami. Contoh bulan 9 yang lepas, saya tengok CEO Destiny membeli pada harga 28 sen. Lepas tu Destiny tu turun pada harga 25 sen ke 24 sen. Dia tambah lagi dan saya follow dia. Saya beli juga pada harga 24 sen ke 25 sen, saya lupa. Dan kalau you tengok Destiny bulan 11 lepas, dia naik sampai 30 sen saya rasa. So maknanya bila CEO beli tu satu signal counter, sebab CEO takkan nak beli saja-saja. Mesti dia beli sebab dia dah nampak company dia akan naik pada satu masa. Dan yang saya nak share dengan you, satu lagi counter serba dinamik.
serba dinamik kalau you tengok bulan November lepas, CEO dia Prof Dr. Datuk Dr. Karim beli share serba dinamik 1.4 juta dan dia beli tu pada harga 16 lebih, RM1.60 lebih. Dan kalau you tengok serba dinamik minggu lepas ke bila lah dia naik sampai RM1.80 lebih. So kat situ pun kita dah boleh take profit bila dah RM1.80 lebih. Dan yang latest nak kena share ke? Boleh share kan? Boleh juga. Untuk saham mastery, kalau you tengok MGB akhir bulan 11 lepas, dia punya top management dia ada purchase banyak-banyak share, saya lupa ada berapa, dan macam dia dah nak start buat kenaikan permulaan uptrend. So bila CEO dia purchase tu, pada saya dia bukan purchase saja-saja, dia purchase sebab dia dah nampak future company dia akan naik. Okay, alright. So saya tahulah, saya nampak cara Tuan explain pun misi Tuan ni sangat-sangat committed dalam buat kajian saham. Alright. So saya nak tanya satu soalan panas. Soalan panas ni ada dekat dalam komen. So sebelum saya tanya, saya nak juga tanya kepada viewers yang sedang menonton secara live. So apa pandangan peribadi anda berkenaan saham versus forex? Okay. Boleh komen-komen di ruangan komen. Boleh juga komen sebab nanti saya akan bacakan apa pendapat anda sendiri ataupun anda personally lebih prefer forex, lebih prefer saham, apa anda rasa saham ini itu, anda rasa forex ini itu. So boleh sharekan your opinion dekat ruangan komen. Dan saya nak tanya soalan panas ni dekat Tuan Sani. Ada orang tanya, bagi pendapat saya daripada macam mana nak sebut nama ni, track je lah saya sebut. Bagi pendapat saya, saham ini ialah pasaran yang boleh dimanipulasi oleh pihak tertentu. Betul ke tidak? Apa pendapat Tuan Sani sendiri? Saham ni boleh dimanipulasi. Betul ke? Saya bersetuju. That's why saya sangat concern pasal sentiment analysis. Sebab kalau you tengok, saya rasa term yang biasa kita dengar compound counter kan. So compound counter hanya base pada sentiment saja. So dia mainkan sentiment, counter tu naik. So banyak counter yang boleh dimanipulasi lah. So itu jawapan daripada Tuan Sani sendirilah. Dan pengalaman saya, sebab bila saya tengok, bila saya main forex dulu, candlestick punya pattern, contohnya candlestick punya pattern tu bearish, so besok bullish, katakanlah bullish hari ni, so besok signal ni patut naik kan. Kalau main forex dulu saya ingat, hari ni confirm boleh beli, esok mesti naik punya. Kalau main forex dulu, saya rasa 90% memang dia naik. Tapi bila saya main BSKL, saya rasa 50% je saya boleh pegang. So ada manipulasi lah kat situ saya rasa. Okay, so apa pula pandangan anda yang sedang menonton secara live? Ada atau tak ada, boleh komen. Okay, so next soalan dia tanya, mana tadi? Okay, daripada Tuan Iman, apa tools Tuan guna untuk sentiment analysis? Apa yang Tuan gunakan toolsnya? Sentiment analysis, sentiment brain. Sebab sentiment ni benda yang subjektif. So cuma kita perlu dapatkan maklumat lah. So that's why saya akan follow tiap-tiap pagi yang lepas subuh tu. Memang saya akan follow DH, Market Watch untuk US punya. Saya akan tengok Dow Jones punya index mata, Dow Jones, Nasdaq dan juga VIX. VIX tu apa dia punya kod dia VIX tu. S&P 500 Future Company di US punya. So saya akan benda-benda macam tu. Oh, sekiranya Tuan masuk dalam pasaran saham bursa tapi Tuan bawa sedikit sebanyak orang kata pembelajaran forex Tuan, betul tak? Tuan masukkan sedikit elemen, Tuan gabungkan sekali ke atau macam mana? So basically sebab saya percaya 11 impact kepada market US ke atas BSKL ni, impact dia up to 11%. So boleh jadi 11%, boleh jadi 0%. Saya bagi contoh mudah. Sebab saya banyak kali saya perasan, kalau kita tengok share buying, kalau banyak kali saya perasan, tapi
dia sebab macam saya cakap up to 11%, tapi mungkin jadi 0%. Saya bagi contoh, bila saya tengok pagi tu time subuh-subuh ke lepas subuh tu, bila saya tengok counter Boeing naik. Bila counter Boeing naik, saya punya expectation BSKL punya aviation akan naik. So pagi tu saya akan nampak Malaysia Airport Berhad naik, Air Asia naik. Impact of Boeing naik pada malam tu. So pagi tu impact kat BSKL punya market lah. Saya bagi contoh. Alright, so next terus soalannya, terus kita pergi kepada Tuan Saiful Azwan. Kebanyakan loss yang Tuan alami, adakah Tuan menetapkan masa untuk sell dan apa pandangan Tuan sekiranya kita hold lebih lama untuk menunggu peningkatan saham tersebut? Boleh baca dulu. Ni maybe boleh jadi soalan yang terakhir untuk Tuan Sani. Macam banyak sangat untuk Tuan Sani ni. Sebab sekarang, untuk sekarang ni sebab saya main dalam range yang agak besar juga. So kadang-kadang saya setkan macam 2,000 punya loss acceptable untuk saya. Sebab saya yakin saya boleh buat balik 2,000 tu dalam masa 1 minggu. Atau biasa more than that. Bukan, biasanya kurang daripada itu. Macam saya rasa saya share dekat you minggu lepas 4,000 lebih saya profit. So that's why bila banyak yang Tuan Sani share. Banyak sangat. So bila kalau saya cut loss dalam 2,000, 3,000 pun saya boleh accept. Sebab saya rasa saya boleh dapatkan balik. Alright, so itulah dia jawapan daripada Tuan Sani. Okay, so kalau boleh kita sebenarnya dah lebih daripada 1 jam kita bersiaran. Banyak kan soalan nak tanya kan? So kalau anda sukakan segmen bersama Tuan Sani, komen di ruangan komen suka. Mungkin kita boleh buat nada perbincangan ke pasal saham versus forex ke. Banyak sebenarnya yang Tuan Sani ni tahu, yang kita boleh belajar lagi banyak. Alright, so sebenarnya Tuan Sani, sebelum kita hantar Tuan Sani pulang, saya nak ucapkan tahniah kerana Tuan Sani pencapaian yang terbaik yang Tuan Sani pernah capai, dan juga terima kasih kerana sudi luangkan masa. Alright, dan juga kalau boleh Tuan Sani berikan saya quotes of the day. Quotes of the day ni apa, kalau boleh wawasan ke quotes of the day lah yang Tuan Sani praktikkan. Silakan. Quotes of jangan the day. ikut saya punya ni fear versus greed. Maksudnya? Saya punya mantra fear versus saya memang saya rasa saya punya tamak punya trader. Sebab experience saya pun banyak kali saya bukan rugi, saya tak untung besar. Saya bagi contoh Vivocom, saya pernah unrealized profit 6,700, tapi bila kawan saya tanya tak jual ke, saya kata tak, saya nak 10,000 saya cakap. So tengok-tengok dia touch harga 2050 dan dia drop. Bila saya unrealized profit 3,300 baru saya jual. So saya dah loss separuh. Bukan loss, saya tak untung besar, tak untung banyak. Itu satu. And then second, yang saya ingat lah yang besar 6,700. Lepas tu yang lain-lain yang kecil-kecil pun banyak. Yang saya ingat Rubber Rack, saya untung profit 2,600. Sama juga kalau saya tanya, you tak jual ke? Saya cakap tak, saya nak 3,000. So tengok Rubber Rack drop 440 baru saya jual. So saya profit 440 je. Kalau saya jual awal saya dapat 2,600. And then counter, ada few counter yang jenis macam tu lah. Tapi dia lesson learn untuk saya. Banyak lesson learn untuk saya yang saya rasa saya perlu aware dalam saya punya trade next week, masa depan lah. Alright, so itulah dia. Semula tadi bawa apa? Greed? Fear versus greed. Okay, fear versus greed. Alright, so itulah dia.
So itulah the quotes of the day Tuan Sani. InsyaAllah jika kita ada masa dan kelapangan lagi, kita boleh buat live lagi macam ni, alright? So banyak orang yang sukakan perkongsian daripada Tuan Sani, tak puas rasanya, suka, ramai yang komen suka. Jadi tahniah Tuan Sani dan terima kasih kerana sudi luangkan masa. Okay, so kami doakan yang terbaik untuk Tuan Sani dan terus keep in touch dengan tim Sahabat Masri